kawan-kawan kita hak tak leh main barangkali kerja malam shift dan sebagainya sakit, tak gaduh kalau dah 3 siaran duk ada malam ni. TV apa abang? YouTube. Abang kata YouTube lah, RTM ke apa? Kira semua TV lah tuan-tuan. Hebat tak hebat Masjid Tanduk ni, TV hak disiarkan di Malaysia tak ada kuliah Masjid Tanduk. Hak ruang angkasa planet Pluto punya siaran ni. Jadi hak duduk di rumah tak ada alasan tak boleh ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian kita, pembacaan riwayat hidup ataupun sirah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung semula pembacaan kitab kita pada muka surat 27 perenggan hak bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, menurut Ibnu Hisham di dalam kitab Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rabi'ah bin Nasr, raja negara Yaman, telah bermimpi dengan suatu mimpi yang menakutkan. Baginda di sini maksudnya raja Yaman itulah Rabi'ah bin Nasr, memanggil semua ahli sihir dan ahli nujum di dalam negerinya supaya mentadbirkan mimpinya itu, ataupun mentadbir maksudnya mentafsirkan mimpi dia. Kedua mereka menasihatkan, maksud kedua mereka di sini kedua pihak, iaitu ahli sihir dan juga ahli nujum, menasihatkan baginda supaya menceritakan mimpinya kepada dua orang yang bernama Sutaih dan juga Syiq, yang ditakbir untuk ditakbirkan kerana kedua orang itu dianggap boleh mentakbirkan. Maka baginda pun menghantar utusan menjemput kedua-duanya. Jadi bila mana Raja Yaman ni dia mimpi dengan satu berita ataupun mimpi yang menakutkan, dia pun panggillah ahli nujum dan juga ahli sihir, cerita kat mereka. Maka ahli sihir dan ahli nujum ni kata, tuanku kena panggil dua orang ni. Mereka ni pakar dalam menafsirkan mimpi, nama dia Sutaih, yang kedua nama dia Syiq. Maknanya apa tuan-tuan? Di samping kita nak tahu peristiwa berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW, peristiwa Rabi'ah bin Nasr ini juga mengajar kita bahwasanya satu benda hak kita tak tahu, tanya pada orang hak tahu. Tak semua orang dia boleh mentafsirkan mimpi, melainkan mereka-mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kalau ulama Islam yang pakar dalam mimpi ni siapa? Di antaranya Muhammad bin Sirin ataupun Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala.
Ni di antara tokoh ataupun pakar dalam menafsirkan mimpi. Jadi panggillah Sutaih dan Syekh ni, maka raja ni pun cerita. Apabila Sutaih dan Syekh tiba, lalu kedua-duanya dipanggil menghadap secara berasingan dan tidak diberitahu apa yang dimimpikan oleh raja. Yang diberitahu hanyalah sekadar menyebutkan bahawa mimpi itu menakutkan. Yang pertama dijemput ialah Sutaih. Beliau terus mentakbirkannya. Katanya, ra'aitu humamata kharajat min zulmatin fawaqa'at bi ardi tuhmatin faakalat minha kulla dhatin jamjamatin. Tuanku melihat api keluar dari kegelapan lalu jatuh di tanah berlembah, terus memakan setiap yang hidup. Raja Yaman berkata, apa yang engkau katakan sedikit pun tidak salah, maka apakah takbirnya? Jadi bila panggil Sutaih ni, hak pertama masuk, raja ni dia tak cerita kat Sutaih secara detail apa hak dia nampak, tapi dia habang aku mimpi tak elok ya. Bila panggil Sutaih ni kata apa raja? Betul tak raja mimpi ada api sekian-sekian, lepas tu dia jatuh, dia makan sekian-sekian. Betul ke tak betul? Maka raja ni kata, apa yang kamu cakap wahai Sutaih? Apa yang hang sebut tentang mimpi aku tu wahai Sutaih? Betul belakah? Tak ada hak mohong. Maka Sutaih pun kata, baiklah ni mai saya nak takbir, mai saya nak bagi tafsiran apakah yang dimaksudkan dengan mimpi tuanku. Sutaih kata apa? Ahlifu bima baina al-harrataini min hunushin la yahbitanna ardakumul habashu falyamlikanna ma baina abyana ila jarashi. Aku bersumpah dengan ular-ular yang ada di antara dua bukit, akan datang ke negeri ini musuh dari Habasyah. Mereka menakluk antara Abyan dan Jarash, iaitu nama tempat di negeri Yaman. Raja bertanya, ini adalah suatu bencana, bilakah akan berlakunya di zaman aku atau kemudian? Kata Sutaih, mudah cerita, dia kata, wahai tuanku, negara tuanku ni akan dikuasai oleh orang luar. Bila raja ni dengar, dia kata ni satu benda hak tak baik, satu benda yang tak elok, satu benda hak celaka. Lalu dia tanya lagi, wahai Sutaih, benda penaklukan yang hang habaq tadi ni berlaku ketika aku hidup ke ataupun selepas daripada aku mati? Maka Sutaih menjawab, la bal ba'dahu bihinin aktharu min sittina aw sab'ina yumanniyanna min as-sinina. Tidak, bahkan ianya berlaku selepas beberapa masa, lebih daripada 60 tahun akan datang atau 70 tahun. Raja bertanya lagi, adakah penjajahannya selama-lamanya atau akan tamat? Raja ni pula tanya, wahai Sutaih, kawan yang kamu kata akan takluk Yaman ni daripada Abyan dan juga Jarash tu, dia akan takluk sementara ke ataupun selama-lamanya? La bal yanqati'u li bid'i wa sab'ina min as-sinin thumma yuqtaluna wa yukhrajuna minha haribin. Tidak, dia kata, tuanku dah, bahkan penaklukan mereka akan tamat setelah berlalu di antara 73 tahun hingga 79 tahun. Kemudian mereka diperangi dan dihalau keluar. Raja bertanya, siapa pula yang memerintah selepas itu? Sutaih menjawab, yalihi izmubni dhi yazan yakhruju alaihim min adani fala yatruku ahadan minhum bil yamani. Yang memerintahnya ialah Aram bin Dhi Yazan. Dia keluar menyeberangi Adan. Adan ni ataupun lain panggil Aden di Yaman. Tidak seorang pun yang tidak bersamanya dari penduduk Yaman.
Raja bertanya lagi, pemerintahannya berkekalan atau berakhir juga? Sutaih menjawab, bal yang qati', tidak berakhir juga wahai tuanku. Raja bertanya, siapa yang mengalahkannya? Sutaih menjawab, Nabiyyun zakiyun ya'tihil wahyu minal ula. Nabi yang bijak, datang kepadanya wahyu dari Tuhan yang maha tinggi. Raja bertanya lagi, Nabi ini dari kalangan siapa? Sutaih menjawab, rajulun min waladi Ghalibin bin Fihrin bin Malik bin Nadar, yakunul maliku fi qawmihi ila akhir dahri. Seorang lelaki daripada keturunan Ghalib, iaitu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bin Fihr bin Malik bin An-Nadar, yang memerintah kaumnya sehingga akhir zaman. Raja itu bertanya, adakah zaman itu ada akhirnya? Sutaih menjawab, na'am, yauma yajma'u fihi al-awwalun wal-akhirun, yas'adu fihi al-muhsinun wa yashqa fihi al-musi'un. Ya, dia kata ada hari pengakhiran. Maksud hari pengakhiran tang ni dia, iaitulah hari kiamat. Hari yang dihimpunkan padanya orang-orang dahulu dan kemudian. Berbahagialah padanya orang-orang yang buat baik, dan celakalah padanya orang-orang yang buat jahat. Macam kita sebut baru ni, firman Allah dalam surah Al-Zalzalah. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi asbabun nuzul daripada ayat tersebut adalah ada dua orang lelaki pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang ni didatangi oleh seorang fakir miskin minta makan kat dia. Maka kata lelaki miskin ni, wahai lelaki, kalau ada sebiji buah kurma pun tak apalah, hak penting hang bagi kat aku lapar, aku tak ada makan. Maka lelaki ni apabila orang susah ni minta sebiji buah kurma, dia beranggapan, dia kata sebiji buah kurma ni tak boleh apa kot, tak ada pahala kot, tak dikira kot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi dia macam bagi buah kurma tu macam tak dipandang oleh Allah. Maka Allah buat turun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kamu buat baik walaupun sebesar zarrah, walaupun kamu bagi buah kurma sebiji sahaja, maka dikira oleh Allah. Dalam hadis baginda yang lain, ittaqin nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kamu dengan azab neraka Allah walaupun kamu bersedekah dengan sebiji buah kurma. Seorang lagi-laki dia beranggapan bahawasanya dosa-dosa kecil ni benda hak biasa, benda yang Allah Subhanahu wa ta'ala tak ambil berat sangat seperti mana dosa-dosa besar. Maka Allah sebut ayat yang ke-8, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan kamu menganggap dosa kecil itu tak dikira, tetapi ia tetap dihitung, dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kata Sutaih, dia kata apa? Pada hari tersebut, pada hari pengakhiran, yakni hari kiamat, akan ada golongan manusia yang celaka, akan ada golongan manusia yang bahagia. Bahkan dalam ayat sebelum daripada hak kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari ini, yakni pada hari pembalasan, kamu akan melihat manusia ataupun mayat-mayat akan keluar daripada perkuburan mereka, akan keluar daripada kubur mereka, liyuraw a'malahum, untuk melihat amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi kata Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala, makna apa? Bila keluar daripada kubur waktu tu, ada manusia yang menjadi salah seorang daripada minas su'ada, orang-orang yang bahagia.
dan ada manusia yang tergolong dalam golongan minal ashqiya, orang-orang yang dilaknat, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, hak nabi-nabi dulu, rasul-rasul dulu duk cerita ke umat sampailah kepada Sutaih ini, satu benda pun tak pernah lari, terutamanya bab perihal akhirat. Satu pun tak pernah lari. Nah, Nabi Adam cerita, Nabi Nuh cerita, Nabi Nuh cerita, Nabi ni cerita, adanya hari pembalasan, adanya perhitungan Allah, adanya syurga, adanya neraka, sehingga kan berita itu sampai kepada Sutaih yang hidup ketika zaman Raja Rabi'ah bin Nas, Raja Yaman yang sedang kita bahas pada malam ni. Maknanya apa? Semua sama. Akidah, adanya kehidupan, adanya pengakhiran kematian, adanya hari akhirat, adanya perhitungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu akidah kita. Raja bertanya, adakah benar apa yang engkau ceritakan? Sutaih menjawab, na'am. Wasyafaqi wal ghasaqi wal falaqi idza insyaqa wal falaqi idza tasaqa inna ma anba'atka lahaqqun. Ya, demi cahaya kemerahan dan gelap, demi waktu subuh apabila menjelang tiba, sesungguhnya apa yang daku ceritakan itu adalah benar. Kemudian dijemput pula Syekh Sutaih hak tama ni, habis dah, beda dah, dia cerita dah. Apabila diminta pendapatnya siapa? Nya Syekh tadi tu, beliau terus berkata, na'am, ra'aita humamatan kharajat min zulmatin fawaqa'at baina rawdatin wa akmatin akalat minha kulla dhati nasamatin. Tuanku melihat api keluar dari kegelapan, lalu jatuh di antara kebun dan bukit. Ia memakan segala yang bernyawa. Raja bertanya, betul itu mimpiku? Apakah takbir ataupun tafsiran mimpi tersebut? Syekh menjawab, ahlifu bima bainal harrataini min insanin la yanzilanna ardakumus sudanu fala yaghlibanna ala kulli tiflatin al-bannani wala yumakkinanna ma baina abyana ila najrani. Dia kata apa? Iaitu Syekh menjawab, dengan apa yang aku bersumpah, dengan apa yang ada di antara bukit di kalangan manusia, demi sesungguhnya aku datang menyerang negeri ini oleh orang-orang dari Sudan. Mereka menguasai semuanya. Mereka memerintah di antara Abyan dan juga Najran. Raja bertanya, demi bapaku wahai Syekh, sesungguhnya menakutkan bilakah ia akan berlaku? Adakah di zaman ini atau kemudian? Syekh menjawab, la bal ba'dahu bi zamanin thumma yastanfidukum minhum dhu shanin wa yudhiquhum ashaddal hawani. Tidak, bahkan kemudian daripadanya beberapa zaman, kemudian diselamatkan oleh seorang bangsawan yang akan mengenakan mereka itu dengan kehinaan dan yang seburuk-buruknya. Raja bertanya, siapakah bangsawan itu? Syekh menjawab, ulamun laisa bidaniyin wala mudunin yakhruju alaihim min baiti dhi yazan fala yatruku ahadan minhum bil yamani. Seorang yang sederhana, dilahirkan dari keluarga Dhi Yazan, sama juga macam hak Sutaih habak tadi tu, laki hak sama. Seorang pun tidak ditinggalkan dari negeri Yaman ini supaya menyertainya. Maksudnya apa? Dhi Yazan ni semua penduduk Yaman akan ikut dia. Raja bertanya, adakah pemerintahannya akan berkekalan atau akan hilang? Syekh menjawab, bal yanqati'u bi rasulin mursalin ya'ti bil haqqi wal adli min ahli ad-din wal fadli yakunul maliku fi qaumihi ila yaumil fadli.
bahkan kerajaannya akan hilang, yakni kerajaan Dhi Yazan tadi akan jatuh, akan hancur. Disebabkan apa? Kedatangan Rasul yang diutuskan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kebenaran dan keadilan dari kalangan ahli agama dan kemuliaan, memerintah untuk kaumnya sehingga hari pembalasan. Raja bertanya, apakah hari pembalasan itu? Syekh menjawab, tujza fihi al-wulatu wa yud'a fihi minas sama'i bida'awatin yasma'u minha al-ahya' wal amwat wa jama'a fihi bainan nasi lil miqati yakunu fihi liman ittaqal fawz wal khairat. Pada hari itu akan dibalas segala orang yang memerintah, diseru padanya dengan seruan-seruan dari langit, mendengar padanya oleh segala yang hidup dan segala yang mati. Dikumpulkan manusia pada suatu hari yang ditetapkan, di mana orang yang memelihara dirinya beroleh kemenangan dan segala balasan yang baik. Raja bertanya lagi, adakah yang kamu nyatakan itu benar? Syekh menjawab, ay wa rabbis samai wal ardi wa ma bainahuma min raf'in wa khafdin innama anba'atka bihi lahaqqun wa ma fihi imdi. Demi Tuhan langit dan bumi dan barang yang ada di antara kedua, dari yang tinggi dan yang rendah, sesungguhnya apa yang aku ceritakan itu adalah benar, tiada padanya keraguan. Jadi hak kita duk cerita pasal Sutaih dan juga Syekh ini salah satu daripada perkhabaran menunjukkan bahawasanya umat-umat terdahulu sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawasanya akan ada seorang nabi, seorang rasul yang diutuskan oleh Allah. Dan Syekh sebut lagi antaranya diutuskan apa? Untuk jadi ketua ataupun untuk memimpin kaumnya, yakni umat manusia. Yang kedua, yang ketiga bil adli, dengan keadilan, dengan ihsan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan apa? Ahluddin, orang agama, yakni yang mempunyai pegangan akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semenanjung Arab dan bangsanya menjadi tempat pilihan. Menjadi nikmat yang besar di mana hanya Allah sahaja yang maha mengetahui kenapa semenanjung tanah Arab menjadi pilihan. Kalau direnung-renung sedalam-dalamnya, di sana tempatnya adalah paling strategik kerana ianya jauh dari negeri-negeri yang diasaskan di atas tamadun melulu. Ni apa hikmah Allah Subhanahu wa taala pilih Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya, tempat datangnya, tempat dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata pengarang adalah yang pertama, Makkah Al-Mukarramah itu adalah satu-satu tempat ataupun semenanjung tanah Arab yang jauh daripada negeri ataupun negara yang mempunyai tamadun ataupun pemikiran. Satu. Yang kedua, kalau dilihat kedudukan Makkah Al-Mukarramah itu adalah center of the world. Tu dia cakap masalah halal ni. Betul kita betul tak tahu. Duduk pusat hak tengah-tengah bumi tu, hak tengah-tengah sekali, titik tengah adalah Makkah Al-Mukarramah. Dua. Yang ketiga, ulama sebut apabila Islam berjaya menguasai Makkah Al-Mukarramah ataupun Jaziratul Arabiyah, semenanjung tanah Arab secara total, maka pada ketika itu memberi isyarat bahawasanya Islam juga akan menguasai dunia dan akan tersebar ke seluruh dunia. Kalau kepala tu kemah, maka hak bawah pun ikut hak kepala. Faham tak ulun? Kalau hak kepala tu kemah, maka hak bawah pun akan ikut kepala. Anak ni laki dia berkenan ke anak dara. Kalau piejah dengan mak tak jadi, walaupun mak tu setuju. Tu tak Ustaz Azizi. Tu nak.
Kalau pi ejah dengan mak ni kira setuju ya. Tak maklum. Maklum. Tu ke dak ni? Tak betul. Bukan maklum sinilah. Maklum lain, mami jarum. Nak ejah di mak kata, makcik tu kata okey tak apa. Hak penting hang jadi menantu makcik lah. Ni perempuan. Tapi kalau pak kata boleh tak boleh, boleh tak? Tak boleh pasal pak tu nak kocok tangan. Faham tak ni? Pak tu dulu dia nak kocok tangan. Pasal pak tu wali. Kalau wali band tak apa. Ni pak tu wali. Jadi kalau bapa ada tak guna wali dia sedangkan dia ada, tak ada pasal apa kita nak pergi lompat pakai wali lain, maka tak boleh. Maka kena ambil hak pak tu dulu. Perejah pak bagi sempoi, mak tak bagi, pak bagi. Hak penting pak dulu bagi. Pasal hak nak kocok tangan tu pak, bukannya mak. Nampak maklum? Maka apa? Kalau hak pala tu dapat dikuasai, maka akhirnya apa? Di bawah pun akan dapat dikuasai. Ini di antara strategi hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca lagi lepas ni, kita tengok bagaimana strategi dakwah Nabi SAW. Apabila Rasulullah nak sebarkan Islam di satu-satu tempat baru, misalan di Madinah Al-Munawwarah, selepas daripada perjanjian Aqabah yang kedua, maka di situ orang Ansar mereka minta daripada Nabi supaya hantar seorang pendakwah ataupun seorang, kita kata lah ni tok syekh lah, ustaz lah, mai hantar seorang kat kami ni di Madinah ni, pasal kami dah berimam dengan kamu, kami dah mentauhidkan Allah, kami dah bersama dengan kamu, jadi kami nak mendalami lah Islam. Jadi di Ansar ni, kalangan Ansar ni tak ada lagi hak kami ni faham seperti mana sahabat-sahabat yang dah masuk Islam di Mekah. Hantarlah mai seorang. Maka Nabi hantar siapa? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mus'ab bin Umair ni maklum hebat tak hebat. Dia pi dakwah ni bukan hak kaleng-kaleng punya orang. Dia pi dakwah ni kepada orang-orang kenamaan. Di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Di antaranya siapa? Di antaranya Sayyiduna Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Uthman, bukan Sayyidina Uthman bin Maz'un, seorang lagi, Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudayr ni maklum kalau bahasa lah ni kita kata apa? Ketua pemuda cawangan. Ketua pemuda Malaysia ke, ketua pemuda negeri ke. Jadi dia attack dulu siapa? Usaid bin Hudayr. Bila ketua pemuda, ketua cawangan, ketua mana-mana ketua lah, dia dah dapat tangkap, maka apabila ketua ni buat keluar surat rasmi, hak bawah semua pakai ikut. Sopa politik lah. Bila kepala dia ikut, maka hak ekor pun turut ikut hak betul lah. Sebab tu maklum kita ni dia kena kepala ya berasap, ekor badan tak boleh berasap. Sopa naik kereta api. Kereta api tengok depa buat, adakah daripada kepala sampai ke ekor berasap? Kalau kepala sampai ke ekor berasap, meletup kereta api tu. Faham ni? Dia kena kepala ya. Maknanya hak awal tu dulu kemah. Tapi kalau semua pakat nak buat kepala, ni masalah. Nampak tak lu? Ni hikmah. Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah, maka dapat pegang Usaid bin Hudayr, dan akhirnya bila Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu masuk Islam, hak lain pun semua pakat masuk Islam. Begitulah juga hikmahnya Allah Subhanahu wa taala memilih bumi semenanjung Arab, terutamanya Mekah Al-Mukarramah, tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, seperti mana yang disyarahkan oleh guru kita, Fadilatul Syekh Faiq Al-Mishhadani Al-Iraqi hafizahullah taala, menceritakan hikmah Allah taala pilih Mekah, terutamanya semenanjung tanah Arab lah secara amnya, secara khususnya Mekah. Sebab apa? Orang Arab jahiliah ni maklum dia tak ada tamadun. Maksud apa tamadun? Cara berfikir tu tak ada. Cara fikir tak ada. Tapi cara berfikir kehidupan dunia ni, nak makan, nak minum, nak buat rumah, hak tu depa ada ke depa. Maksudnya fikrah, tamadun. Bila mana kita bercakap dengan satu orang yang tak mengaji, dia nak balas dengan kita boleh tak boleh pasal dia tak mengaji. Faham tak? Budak-budak kita bercakap dengan dia,
Kita bawa main dalil nu, bawa main dalil ni, bawa main dalil nu, dia terima bulat-bulat lah hak kita punya. Dia terima yang bulat-bulat. Pasal apa? Dia tak ada fikrah. Dia tak ada tempat yang dia nak sangga pi. Tak kawan ni kata lagu ni tak sama macam dengan hang. Hak ni tak ada pada orang Arab jahiliah. Maka mereka hanya jahiliah dari sudut apa? Kepahaman, cara berfikir, yakni agama tu tak ada. Maka bila mana tidak ada benda-benda yang dapat menghalang, maka ketika itu dihantar Nabi Muhammad kepada orang Arab jahiliah. Sebab mereka ni tak ada falsafah, fikir cara yang kita kata apa? Fikir cara yang rasional ni tak ada. Maka bila mana diutuskan Nabi Muhammad, mudah Rasulullah nak sampaikan Islam, nak serapkan kefahaman Islam dalam kepala otak orang Arab jahiliah. Tapi kalau tengok orang hak mengaji sama mengaji, bila balah dua-dua nak menang, tu ya. Dak, tok guru ku kata aku ni. Dak, tok guru ku kata aku ni. Dok balah gitu pasal dua-dua ada fikrah, ada tempat depa berpegang. Tapi kalau hak ni mengaji, seorang ni tak mengaji, dia akan terima tak? Dia akan terima. Oh betul no lagu tu no. Oh betul no. Jadi apa? Itu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala memilih bumi Makkah Al-Mukarramah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala nak memuliakan bangsa Arab dan nak memuliakan bumi Makkah Al-Mukarramah. Kalau Nabi Muhammad tak dilahirkan di Mekah, kita katalah, no, kalau. Jadi bila kata kalau ni tak baiklah, dan memang takkan berlaku dah. Kalau Nabi Muhammad beranak di tanduk, agak-agak Mekah orang pi ya? Nak tanya tuan-tuan. Agak-agak lah tuan-tuan jawab ni. Ada tak package umrah pi ke Mekah, Madinah? Tak ada. Orang akan buat package umrah tanduk Madinah, ada. Mekah barangkali tak ada dalam sejarah. Barangkali kita pun tak pergi Mekah barangkali. Tapi Allah pilih bumi Mekah Al-Mukarramah kerana apa? Kerana kata para ulama, sesuatu Nabi Muhammad itu tidak mulia disebabkan sesuatu, tetapi sesuatu perkara itu menjadi mulia adalah disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni mulia berbanding umat-umat Nabi hak lain, pasal kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi mulia orang pi sampai hari ni pasal sabit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa? Madinah Al-Munawwarah sabit dengan Nabi Muhammad, maka orang pi Madinah sampai hari kiamat tak ada kosong Madinah Al-Munawwarah. Lagi mana Taif? Taif Nabi pi tak? Pi. Kalau Nabi doa kecelakaan buat Taif, kita pun tak lapak pi tempat yang bernama Taif. Tapi Nabi sampai, Nabi berdakwah di bumi Taif, Nabi singgah di tempat-tempat yang bersejarah yang kita duk pi, maka kita pun turut pi sama. Baitul Muqaddas ataupun Baitul Maqdis, kita dah sebut Palestin, Masjid Aqsa tu tak sabit dengan Nabi, barangkali kita pun tak pi. Maka sebab itu dalam hadis baginda Rasul menyatakan 3 masjid yang kamu kena susah payah untuk sampai. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Dia kata ustaz 3 masjid ya Nabi abang, masjid tanduk tak ada. Sebab tu kami tak pi masjid tanduk, kami nak pi 3 ni ya. Pula dah. Hak ni jahil cakap. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada 3 benda yang kita ni kena susah payah ketika hidup. 3 benda. Yang pertama apa dia? Yang pertama nak memupuk sifat zuhud. Oi, payah sifat zuhud ni. Tiger Wood ramai. Tiger Wood, Playwood boleh. Nak boleh zuhud, benda yang payah, perlukan kepada usaha, kesabaran dan sebagainya. Yang kedua apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang kedua kena susah payah dalam hidup, iaitu mengajak kepada kebaikan dan juga melarang, menjauhkan manusia daripada kemungkaran. Ini payah nak buat. Walaupun bank kita tiap-tiap hari bukan orang suka, dengan orang suka ke bank tiap-tiap hari 5 waktu. Kan? Dia kata hingat, dia kata speaker derah, dia kata hak ni boleh, hak ni tak boleh. Payah ngak jadi nak ajak pada kebaikan, nak cegah kepada kemungkaran, satu perkara yang susah. Jadi kena usaha.
Yang ketiga kata Al-Imam Nawawi rahimahullah pada al-ilmu, iaitu ilmu. Nak dapatkan ilmu kena bersusah payah. Kawan-kawan kita hak tak leh main barangkali kerja malam shift dan sebagainya sakit, tak gaduh kalau dah 3 siaran duk ada malam ni. TV apa bang? YouTube. Abang kata YouTube ke? RTM ke apa? Kira semua TV lah tuan-tuan. Hebat tak hebat Masjid Tanduk ni, TV hak disiarkan di Malaysia tak ada kuliah Masjid Tanduk. Hak ruang angkasa planet Pluto punya siaran ni. Jadi hak duduk di rumah tak ada alasan tak boleh ngaji. Hak duduk di rumah tak ada alasan kata saya tak ada mengaji ustaz kalau ni projek juta-juta tak ada duk kira duit. Orang duk kira duit pun dan mengaji. Kaya petara mana nak ikut ke kaya tu, Firaun lagi kaya, Qarun lagi kaya. Sampailah rumah tok kita kebang, Bekho mai korek, jumpa ketua meh, dia kata harta Qarun. Bila Qarun mai tanduk pun kita pun tak tahu. Tapi nak abang kata apa? Banyak harta Qarun. Tapi dia sombong nak buat guna. Baik. Dan katanya lagi di sini, malahan ianya pernah dikuasai oleh 2 kuasa besar dunia. Di timurnya Parsi, manakala di baratnya Rom. Bumi Makkah agak terpencil dari dibanjiri oleh pengaruh-pengaruh luar. Ini antara sebab dia. Sebabnya apa? Sebab bumi Mekah ni jauh daripada tempat-tempat yang orang selalu main. Jarang-jarang orang main. Siapa orang asli lah, kita mudah faham orang asli. Orang asli, orang Kristian main masuk dakwah-dakwah jadi Kristian. Esok lah geng jemaah tanduk masjid Islam lah. Lepas tu lusa pergi Kristian pula. Lepas tu mai Islam lah. Kita pendek penin. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tak ada fikrah hak awal tu, pegangan tu tak ada. Kawan ni mai bagi contoh nu, bagi dalil nu, bagi anu, dia percaya. Lepas tu mai pula kita bagi hak nu, bagi ni, dia mayang sah. Lepas tu kufur sah, mayang sah. Ibarat dia lagu tu lah ke semenanjung tanah haram, terutamanya Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan, orang Kristian dia punya kerja dia hebat tuan-tuan. Kerja dia hebat, subhanallah. Dia boleh piduk dalam kampung orang asli tu setahun tak balik pun tak apa. Kita jangan kata hantar pergi kampung orang asli, hantar pergi pekan pekan si itu pun duduk dalam sikit belah telui ke apa. Allah, demo bercakap pun tak faham apa ni. Tak faham pala putih apa pun tak faham. Hak tahu tak tu deh mapuh kekeng dua tu ya tahu. Hak lain tak tahu lah nak buat apa. Pening kepala kita. Tapi orang Kristian dia boleh main, dia boleh faham macam mana orang asli punya kehidupan, makanan harian depa, adat resam depa, kalau nikah lagu mana, cerai talak ke apa lagu. Dia tahu. Bila mana dia faham semua tu tuan-tuan, maka barulah dia masukkan jarum-jarum dia yang sesat agar orang asli ni terutamanya ikut apa yang mereka sampaikan. Ini hebat orang Kristian. Jadi kita dakwah pada orang Kristian ni kurang. Kurang. Ni orang duk reyuh kes Merry Christmas lah. Reyuh. Hak artis pun nak jadi mufti tu payah. Bukan Malaysia ni. Cerita di belah Buenos Aires no, belah Brazil. Adik-beradik Maradona, Rivaldo, Ronaldo, Neymar belah sana artis Malaysia tak apa. Semua reti dah. Kitab fiqh daripada hak bawah sampai atas Minhajul Talibin tu khatam dah. Semua nak bergelak fatwa. Dia kata anak saya jadi apa salahnya kami nak sambut Merry Christmas bla 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 bla. Orang buat main hadis apa semua. Inilah dia kata orang Islam kolok, dia kata tak ikut zaman. La haula wala quwwata illa billah. Tapi bukan artis Malaysia lah. Cerita ni belah Brazil, adik-beradik Jennifer Lopez apa belah sana jadi haduk di Malaysia jangan duk berasa teruk dengan. Baik. Dan walaupun bangsa Arab berada di dalam keadaan jahiliyah, tetapi berada di dalam kekosongan fikrah yang lebih mudah diisi dengan suatu pembaharuan. Jahil mereka tidak berlapis-lapis, otak mereka mudah dibersihkan, dan bumi mereka amat sesuai untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Kita baca cepat-cepat ni.
Dan keadaan mereka yang hidup di padang pasir itu melahirkan kekuatan hati bagi merempuh perjuangan yang besar. Ini hikmah dia. Pilih orang hak duduk di tengah padang pasir ni pasal apa? Pasal mereka ni hidup mereka susah dan mampu menghadapi kesusahan seperti mana mereka menjalani kehidupan. Duduk di padang pasir ni teruk tak teruk? Teruk. Ribut pasir dengan panas. Sehari nak cari makan, minum, mereka nak survive hidup anak bini, haiwan ternakan, maka menunjukkan mereka ini ada kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu bahawa apabila mereka ini menerima Islam, mereka juga akan menghadapi ujian yang besar dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa? Nak menunjukkan bahawa al-isti'dad, persiapan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Apa-apa benda yang kita nak buat, yang kita nak tempuh, yang kita nak lalui, perlukan kepada persiapan. Abang-abang kita hak main nak rakam ke live ke apa malam ni, dia ada persiapan. Mentara dia nak main buka ni bukan main buka gonyeh terus gitu, dia buka tengok bateri ada ke tak ada. Sehari dia buat test, dia cakap tang mic duk tang ni dengar ke tak dengar di telinga dia kan. Sehari dia komen pula tang apa live depa tu, dengar tak suara ustaz. Depa balas tak dengar. Dia pun perejah tak dengar juga. Balas pula dengar tak dengar dah. Oi derah rupanya suara ustaz ni. Contoh gitulah. Dia ada isti'dad, persiapan. Ayah-ayah nak main masjid ada persiapan tak? Kau pakai sarung hak mana dia ni? Ada persiapan kan? Sehari nak pakai baju apa? Sehari kasut duk tang mana? Sehari motor ada minyak tak ada minyak? Maklum ada persiapan tak maklum? Kau pakai hak mana randuh dan saja? Pakai hantam tu tak? Orang perempuan lagi banyak persiapan. Sehari ni nak pergi jumpa siapa? Tak sat dah janji dengan kawan dah. Sehari nak sembang sikit bab MLM. Jadi apa persiapan? Kena bawa katalog paling kurang 2-3 katalog Tupperware. Contoh. Bukan maklum lah ni. Zimbabwe. Zimbabwe. Ada persiapan? Ada persiapan. Nabi Muhammad nak ke mana? Sidratil Muntaha, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ada persiapan? Ada persiapan. Apa dia? Antaranya dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunjukkan perkara-perkara ghaib yang Nabi tak pernah tengok. Azab orang yang buat benda jahat, nikmat orang yang buat benda baik. Itu semua apa dia tu? Adalah isti'dad, persiapan rohani dan juga luaran untuk seorang yang nak menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Perlu kepada persiapan, kekuatan dalaman dan juga luaran. Dan kata pengarang lagi, justru itu pilihan dari Tuhan semesta alam itu amat kena pada tempat dan orangnya. Hal ini tentulah berlainan pula dengan orang-orang yang telah berilmu dan bertamadun. Jahil mereka jahil murakkab dan payah diubah. Sesungguhnya keadaan mereka tidak boleh menjadi muqaddimah, pembukaan kepada dakwah risalah akhir zaman yang didakwahnya untuk seluruh manusia di sepanjang zaman dan semua tempat. Sudah tentu cabarannya setimpal dengan maudhu' dakwah orang yang didakwah dan perkembangan mereka dalam segala aspek. Menjadi hikmah yang besar di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Kaabahnya sejak awal lagi di bumi Makkah Al-Mukarramah. Mula-mula sekali hak tawaf Kaabah apa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika Mekah tiada penghuni seorang pun, juga menjadi hikmah besar pula di mana bahasa Arab menjadi bahasa agama akhir zaman. Sebab itu tuan-tuan, disebutkan dalam kitab Ar-Rihlatu fi Talabil Hadith karangan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaih, menyatakan bahawasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada beberapa kelebihan yang tak ada pada umat-umat hak lain. Yang pertama apa? Yang pertama al-ansab, yakni keturunan, nasab kita. Bin tu kita tahu siapa pak kita, tok nyang, tok ki, tok nyok apa sampai ke atas. Ini hebat umat Nabi Muhammad. Yang kedua apa?
Yang kedua, as-sanad, al-isnad. Apa dia tu? Sanad pengajian, sanad ilmu. Kita mengaji ilmu hadis sahih Bukhari misalan, ambil daripada syekh sekian, syekh sekian, syekh sekian, syekh sekian, syekh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaji ilmu tauhid aqidatul awam, mengaji pada syekh kita ambil pada syekh dia, syekh sampai pengarang kita. Pengarang kita naik sampailah bersambung apa yang disebutkan dalam kitab seperti mana yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengaji ilmu qiraat, ada qiraat 7, qiraat 10, qiraat 14, macam-macam qiraat ada. Ada yang qiraat syadzah, qiraat yang tak boleh kita baca dalam sembahyang, hanya boleh mengaji untuk tahu saja. Nah, jadi qiraat apa? Haf'an Asim pada guru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaji fiqh pula pada mula pada bawah kitab Safinatun Najah, naik sikit atas Misbahud Duja, naik lagi hak Arabnya Nailur Raja, naik sampailah hak paling besar Minhajut Talibin. Ini hak terbaru pula Syekh Mustafa Bura, pengarang kitab Fiqhul Manhaji, dia buat keluar syarah kepada Minhajut Talibin, Ifadatur Raghibin ala syarhi Minhajut Talibin, 3 jilid, sampai kepada pengarang kitab Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sana ada? Sana. Ni umat Nabi Muhammad. Yang keempat, yang ketiga apa dia? Lupa beda. Tu dia tu. Dekah lupa. Hak pertama nasab. Yang kedua sana. Hak ketiga Allahumma salli ala Muhammad. Berhenti tang tu. Tak ingat dia sebut boleh. Tu dia lah tu. Melayu mudah lupa dalam doa ba'u. Baik. Lepas tu bahasa yang ketiga al-i'rab. Dia tengok bahasa Arab tu baru dia ingat al-i'rab. Apa maksud al-i'rab? Anak kita mengaji di Maktab Mahmud, mengaji di pondok Derang, mengaji tang pondok Tok Haji Saleh Musa, mengaji di Mata Cerak lah, mengaji bahasa Arab. Tidak ada bahasa yang boleh dipelajari seperti mana bahasa Arab. Kan? Ngaji i'rab nahu sarah mubtada khabar maf'ulun bih maf'ul li ajlih. Lepas tu macam-macam lah. Lepas tu dia ada jar pula, dia mesti kalau ada hal ni dibaca majrur, dibaca baris kasrah. Kalau ada hal ni kena baca mansub bagi fathah. Kalau ada hal ni kena baca baris sukun. Kalau hal ni kena baca baris dhammah. Macam-macam. Ada hanya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat lain tak ada. Siapa bisa dengar mengaji nahwu sarah bahasa Ibrani, kuk lah dah. Tak ada. Hak ada nahwu sarah ni siapa? Hak boleh i'rab, hak ni mubtada, hak ni khabar, hak ni sifah, hak ni mausuf dan sebagainya, hanya ada di dalam bahasa Arab, iaitu bahasa Nabi kita, bahasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kekayaan dan keindahan bahasanya tidak boleh diatasi oleh bahasa-bahasa lain di dunia ini. Wallahu a'lam. Masuk sikit dari kelahiran hingga kenabian dan kerasulan, silsilah dan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Yakni di tahun tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah al-Ashram menyerang Kaabah, tetapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang menakjubkan, di mana ceritanya di dalam Al-Quranul Karim. Baik, jadi Nabi Muhammad, jumhur ulama menyatakan Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Baik, jadi kita sambut dak Maulidur Rasul? Sambutlah Maulidur Rasul. Bolehkah sambut? Depa kata bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Jadi bila kata bid'ah hukum, dia tak masuk hukum hak 5 wajib haram harus, tak ada hak ke-6 bid'ah. Tak ada. Jadi bid'ah ni maksud apa? Bid'ah ni benda baharu. Itu maksud bid'ah dari sudut bahasa. Dari sudut istilah, benda yang tidak ada asal dalam agama.
dibuat dan tidak ada asal dalam agama. Itu dia panggil bid'ah. Baik. Jadi sebagai penutup malam ni kita nak bicara tentang apa? Tentang kelahiran Nabi secara zikir dan tentang hukum menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad lahir bila 12 Rabiul Awal, ini sepakat kebanyakan jumhur ulama dan disebutkan juga dalam kitab Subulul Huda war Rasyad. Subulul Huda war Rasyad ala khairil ibad sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi lahir 12 Rabiul Awal amul fil, tahun gajah. Pasal apa tahun gajah? Sebab peristiwa lahirnya Nabi Muhammad itu berlaku selepas 50 hari serangan tentera Abrahah, tentera bergajah. Baik. Macam mana boleh jadinya serangan Abrahah ni? Yang pertama, Abrahah ni dia Raja Yaman. Raja Yaman. Baik. Bila mana dia Raja Yaman, dia menjadi pelik sebab orang tak ramai pi ke tempat dia, ibu negara Yaman, iaitu di Sana'a tu. Tak ramai yang pi, ada yang pi tapi tak ramai. Yang ramai orang mai mana? Mai Mekah Al-Mukarramah, mai dagang, mai singgah dan sebagainya. Menyebabkan Abrahah ni dia hantar seorang orang suruhan dia pi tengok di Mekah tu ada binatang apa ni, orang ramai dengan orang pi ni, hang pi tengok ngak. Maka kawan ni pun pilah maklum. Bila dia pergi, dia tengok ada satu binaan yang berbentuk 4 segi, kalau hitam, apa dia tu? Kaabah tu lah. Dia tengok, oh, dia kata pasal ni ke orang ramai-ramai. Akhirnya dia balik semula ke Sana'a. Dia bagi tahu kepada Abrahah, wahai tuanku, ketahuilah tempat kita ni orang tak mai. Pasal apa? Pasal tempat kita tak ada macam tempat mereka. Apa ada tempat mereka? Ada satu binaan. Mereka kata hak tu Kaabah. Orang duk main, duk pusing, duk keliling, duk pusing, duk tawah dia tu. Maka sebab itulah ramai yang main Mekah tuanku. Abrahah ketika itu mendapat satu idea ilham yang tak baik. Maka dia perintahkan orang bawahan dia buat satu kanisah ataupun tempat peribadatan yang besar, nak lawan kedudukan keagungan Kaabah Al-Musharrafah. Dengan niat apa? Nak tarik hak duk pi melabuk di Mekah tu, main duk melabuk di mana? Di Sana'a. Jadi di sini tuan-tuan, benda hak baik apa kita boleh ambil pada Abrahah? Satu orang pemimpin, dia kena fikir bagaimana nak memajukan negara dia. Bagaimana dia nak tolong rakyat dia, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang hak, dengan cara yang haram. Ni satu orang kepala otak pemimpin yang hebat. Hak ada ke Abrahah ni. Baik. Buat siang, tiba-tiba tuan-tuan, berita tentang tempat ibadah yang Abrahah buat tu sampai kepada satu orang pemuda di Mekah. Pemuda ni daripada Bani Kinanah, dia dengar saja. Dia terus pi ke mana? Dia terus fly pi ke Sana'a. Bukan naik kapal terbang lah. Dia pi lah, barangkali berjalan ke naik keldai ke naik Grab ke apa habis orang itulah. Grab zaman dulu lah. Grab, camel Grab. Habis orang itu. Kan? Sampai di sana, dia buat apa? Dia ni bila tengok Abrahah punya hati busuk tak elok, dia pi buat benda tak baik. Sebahagian kata dia pi ambil najis, dia pi lungguk dalam tempat ibadah ni Abrahah ni. Menyebabkan keesokan hari Abrahah masuk dalam tempat tu, tengok najis penuh, benda-benda tak elok penuh, kotor dan sebagainya. Tanya Abrahah, siapa hak abang? Dia kata, orang duk abang satu orang pemuda daripada Mekah, daripada Bani Kinanah. Abrahah kata, hari tu saya tambah kan, lagi faham. Dia kata hari budak ni kita Mekah dia ni mesti geng hak duk pusing kok Kaabah dia mesti tak puas hati. Akhirnya Abrahah pada ketika tu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abrahah dihimpun bala tentera dia seramai 60,000 orang. Nak mai serang apa? Nak mai serang Kaabah Al-Musharrafah. Berapa gajah ada? Gajah tak banyak pun. Hak mai berjalan ni lah banyak. Gajah dalam riwayat menyatakan ada yang kata 9 ekor, ada hak kata 13 ekor. 9, 13. Nombor cantik jangan duk pitikam lah. Jangan 9, 13. Dia kata hatu nombor bagus tu sebut dalam kitab tu, dia kata boleh ambil tu. Tikam-tikam kena sungguh. Takut lagi jadi lagu Abrahah kat mampus.
9 dan 13, dua pandangan. Hak betulnya pinak gajah lah tuan-tuan, bukan pinak arezek, pinak gajah. Dan Abrahah dia naik gajah hak paling besar kali. Besar mana? Jangan duk tanya. Sekali tuan-tuan tanya besar ada, besar Velfire dah. Jangan duk tanya saya lah, mana saya nak tahu. Tapi dia naik gajah yang paling besar daripada gajah-gajah yang lain. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan sekalian, maka jalan pendek cerita ni. Bila jalan sampai di mana tuan-tuan? Sampailah di Muzdalifah. Kawasan manasik haji nulah, ya duk pi haji apa semua tu kan. Sampai di situ takdir Allah Subhanahu wa taala, gajah Abrahah dengan endgeng gajah-gajah dia lain semua pakat berhenti duduk Allah. Bila duk berehat tentu apa semua dah selesai berehat, dah kena kopi o ke apa habis wang tu, depa pun nak mangkit suruh gajah ni mangkit. Takdir Allah bila suruh gajah mangkit, gajah tak mau mangkit. Pasal apa? Depa lupa gajah tu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bila mana depa nak pi juga, ketika tu Abdul Muttalib adalah adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika tu pi tahan depa. Ni, kalau hang nak mai di Mekah ni, nak mai bunuh kami punya kambing-kambing bos semua, tak apa. Pasal kami ni pengembala kambing. Tak apa. Tapi kalau hang mai nak meruntuhkan Kaabah, hang jangan lupa Kaabah ni ada tuan yang memiliki dia. Yang ni apa? Allah Subhanahu wa taala. Dia berkerah juga. Takdir Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, sampai habis. Allah Taala hantar mai burung. Di sini Allah nak ajak kita jangan cabar kekuasaan Allah, kerana semua hak ada di keliling kelalang depan belakang kanan kiri kita semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hatta binatang sekalipun. Burung kecil, burung cak rumah tu, kalau kita nak penanya dia boleh tak? Pada adat kita boleh penanya dia. Tapi kalau Allah Ta'ala hantar main 10,000 ekor main hurung muka kita, tak ada nak lipak padamu. Pasal apa? Kerja Allah Ta'ala. Akhirnya dalam tafsir Al-Munir sebut burung ababil ni, sebahagian kata nama dia burung balsan, dan satu lagi nama dia Al-Khatatif. Burung ni, sekok burung dia bawa 3 ketui batu. Seketui di mulut, 2 ketui di kaki dia, kanan dan kiri. Maka dilemparkan sampai saja lempar jatuh atas tubuh badan tentera Abrahah dan juga Abrahah sendiri, maka menunjukkan panasnya batu yang dibawa oleh burung tadi ni tuan-tuan perempuan sekalian. Apa Allah Subhanahu wa taala nyata, para ulama tafsir nyatakan bila mana jatuh atas kepala tentera Abrahah, jatuh atas kepala keluar ke lubang punggung, jatuh atas berlubang sampai ke bawah, sopa taik jolok ke atas keluar ke lubang punggung. Sopa tu contoh dia, panas jatuh perum keluar ke punggung, jatuh keluar ke punggung. Tapi hebatnya tuan-tuan, pasal apa? Kalau ikut hukum adatnya manusia lebih kuat pada burung. Tetapi bila mana batu tu jatuh atas manusia mati. Sedangkan burung tu bukan takat jatuh, dia pegang terus batu tu. Pasal apa? Burung tu tak mati. Faham tak? Allah nak ajak kita tak mustahil. Ada kata api dia membakar siapa-siapa hak pi sentuh dia. Tetapi Allah punya kuasa, api juga tak mampu membakar siapa yang menyentuh dia. Ni tauhid kepercayaan kita kepada Allah. Jatuh tentera Abrahah habis mampu semua, Abrahah tak mati. Selalunya hak jahat ni lambat mati. Sopa Abu Jahal lah. Tuan-tuan jangan duk renyih teruk kan. Tuan-tuan duk renyih satu macam yang kat saya ni kan. Abrahah tak mati. Abu Jahal dalam perang Badar pun lambat mati. Duk lihat ni siapa bunuh dia? Abdullah bin Mas'ud. Abrahah tak mati. Dia lari balik tuan-tuan. Lari balik. Nampak tak tuan-tuan, orang jahat bila geng lari mati, dia pun sudah cabut lari. Ini orang jahat. Tapi kalau orang hak betul, hang seorang pun dia nanti jalannya. Pasal apa? Dia duduk pada jalan yang betul. Okey? Akhirnya Abrahah lari balik ke Sana'a tuan-tuan. Pada ketika itu ulama kata dalam perjalanan dia balik pergi ke Sana'a, Allah Ta'ala balakan dia dengan penyakit yang misteri. Apa penyakit dia? On the way balik tu
tangan-tangan dia ni mereput, jari dia ni mereput sampai terluruh satu, sampailah di Sana'a Abrahah mati dalam keadaan yang hina seperti mana bangkai ayam. Maksud apa? Sebut dalam kitab seperti mana apa? Dada Abrahah ni terkopek terkeluar habis hak duk di dalam ni tuan-tuan, sampai orang Sana'a pun tak mau uruskan jenazah Abrahah disebabkan dia nak memusnahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa pengajaran dia? Pengajaran dia Allah nak abang, jangan duk buat mereka main Allah. Jangan cuba-cuba kita nak menghancurkan syiar agama Allah, nak meruntuhkan masjid tak ada pasal, nak pi runtuh benda-benda yang Allah Ta'ala muliakan. Takut-takut kita akan mendapat balasan seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala jatuh beri kepada Abrahah dan tentera-tentera dia laknatullah alaihim ajma'in. Yang terakhir tuan-tuan, hukum menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, hukum dia dituntut dan dibenarkan oleh syarak. Sehingga kan menyambut Maulidur Rasul ini termasuk daripada hari-hari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berdalilkan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ, dan sesungguhnya, arsalna, kami telah utuskan Musa, Nabi Musa, biayatina, dengan keterangan, dengan tanda-tanda yang jelas, an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur, yaitu mengeluarkan kaum Musa Bani Israel Yahudi daripada kegelapan kepada cahaya, yakni daripada kesesatan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatlah mereka pada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat 5 ni ulama kata Nabi Musa diutuskan oleh Allah keluarkan kaum daripada kejahilan, daripada kesyirikan, mentauhidkan Allah. Samalah juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Kami utuskan pada setiap kaum umat itu seorang rasul. Jadi Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuan apa? Ani'budullah, ajak manusia sembah Allah, keluarkan manusia daripada syirik kepada mentauhidkan Allah. Sama tak tugas dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, nabi-nabi yang lain? Sama juga dia punya apa? Tugasan dia. Sama juga dia punya kerja dia. Maka wadzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatlah mereka pada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Makna apa? Bila lahirnya Nabi Musa menunjukkan hari kelahiran Nabi Musa itu hari yang diagungkan oleh Allah. Apabila lahirnya Nabi Muhammad, maka hari lahir Nabi Muhammad hari yang diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kaum yang lain daripada mereka yang selain pada sahabat yang belum berhubungan dengan mereka. Ini dalil menyatakan rahmat Nabi Muhammad SAW tidak terhenti kepada sahabat sahaja, tetapi berpanjangan sehinggalah wa akharin, selain daripada para sahabat. Siapa yang dimaksudkan wa akharin di dalam ayat ni? Antaranya Al-Imam Muqatil rahmatullahi alaihi menyatakan yang dimaksudkan wa akharin, golongan lain yang mendapat juga rahmat Nabi Muhammad adalah orang Arab yang lahir, yang mendapat Islam selepas daripada kewafatan Nabi. Dan yang kedua, selain daripada Arab yang mendapat Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beranak Nabi dah lagi, Nabi wafat dah. Makna kita termasuk dalam wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan yang ketiga, yang terakhir, pandangan daripada
guru Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Abu Syamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ini yang terakhir tuan-tuan. Kata apa Imam Abu Syamah? Dia kata apa? Wa min ahsani mabtada'a fi zamanina ma yaf'alu kulla 'amin fil yawmi al-muwafiqi li yawmi maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata di antara perkara-perkara yang baik, perkara-perkara baru yang diadakan pada zaman kita yang baik dan dilakukan al-muwafiqi, yang bertepatan pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dia kata Imam Abu Syamah, bila mai 12 Rabiul Awal, benda hak baik-baik kita dok buat ni pada hari tersebut antaranya apa? Antaranya minas sadaqah, kita banyak bantu orang bersedekah. Wal ma'ruf, buat benda baik. Wa izharu zinati was surur, dan kita menzahirkan perasaan seronok kita, gembira kita pada hari kelahiran Nabi Muhammad. Fa inna dhalika ma'a ma fihi min al-ihsani lil fuqara'i masy'arun bi mahabbatihi wa ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Pada hari kelahiran Nabi juga kita bersedekah, kita buat baik, kita buat perayaan seronok dengan kelahiran Nabi. Hari itu juga kita tolong orang fakir miskin, kita buat malih kenuri, panggil anak-anak Korea yang susah-susah, panggil mai makan sekali. Itu di antara tanda kita ini kasih dan kita memuliakan, mengagung-agungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa kata ni? Tuk guru kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka hukum sambut Maulidur Rasul, hukum dia dibenarkan syarak, dianjurkan oleh syarak dan diperakui oleh para ulama yang hebat. Antaranya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Imam Al-Qurtubi, lagi siapa lagi? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ulama-ulama kita yang ada pada hari ini, Al-Syekh Yusuf Al-Qardawi, Al-Marhum Dr. Wahbah Az-Zuhaili, antaranya Al-Syahid Dr. Ramadan Al-Buti. Ramailah tuan-tuan ulama yang mengharuskan, membenarkan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tapi tak bolehnya kalau buat sambut Maulid Nabi panggil artis main duk gelek-gelek, tu baru tak boleh lah. Nah, tapi kalau main duk baca hadis, main duk berqasidah, duk yahanana duk, tak jadi masalah. Wallahu a'lam bissawab. Berhenti tang tu tuan-tuan, sambung bulan depan. Itulah riwayat yang paling masyhur. Sambung di situ. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.